Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونسألك رزقا طيبا ونسألك عملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع والدعاء لا يسمع. أما بعد. Terima kasih kepada pengacara majlis yang berusaha, Ustaz Ni Akmal selaku pengurusi MSK, tidak dilupakan Cikgu Muhammad Arif, Ketua Dewan Pemuda PAS Negeri Kelantan, seterusnya mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat bersama-sama pada petang ini untuk kita bersama-sama tadarus, untuk sama-sama kita memahami dan mengambil iktibar petikan Al-Quran pada tahun ini, iaitu siri yang ke-28, surah Al-Mu'minun ayat 51 hingga ayat 51 hingga 61. Sebagaimana ayat yang dibacakan oleh Tuan Pengurusi tadi, kita lihat bagaimana ayat-ayat yang dipilih oleh kerajaan Islam Kelantan kita pada tahun ini, iaitu bagaimana ayat yang bermula dengan ayat yang ke-51. Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu shalihat inni bima ta'maluna alim. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita bagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala kepada rasul-rasul. Wahai rasul-rasul, makanlah kamu daripada benda-benda yang baik lagi halal dan kerjakanlah amal-amal soleh, sesungguhnya aku Maha mengetahui akan apa yang kamu kerjakan. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita bahawasanya menjadi kewajipan kepada rasul-rasul supaya arahan daripada Allah Subhanahu wa taala supaya rasul-rasul ini melakukan dua perkara. Yang pertama, kulu minat thayyibat, iaitu makanlah daripada benda-benda yang baik lagi halal. Yang kedua, wa'malu salihan, dan hendaklah kamu mengerjakan amalan-amalan soleh. Dua perkara ini adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada rasul-rasul yang terdahulu, yang mana di sini kita memahami bahawasanya kedua-dua arahan, kedua-dua suruhan daripada Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai kaitan di antara satu sama lain. Wa hadza dalilun ala anna al-halala aunun 'ala al-amali salih. Ini menjadi bukti, menjadi dalil kepada kita bahawasanya perkara-perkara yang halal ini aunun, menolong hamba-hambanya supaya dapat melakukan amalan-amalan soleh. Orang-orang yang beriman kepada Allah, sekiranya nak melakukan amalan-amalan soleh, maka mestilah mereka makan perkara-perkara yang halal lagi baik, ataupun kita namakan sebagai thayyibat. Di sini sangat menarik kalau kita perhatikan Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz at-thayyibat. Kulu minat thayyibat.
Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak guna kulu minal halal, tetapi Allah Ta'ala menggunakan lafaz at-tayyibat. Apabila kita meneliti di dalam Al-Quran, kita lihat bahawasanya lafaz tayyibatu ataupun tayyibati ataupun tayyibatin ataupun tayyibu ataupun tayyibi ataupun tayyiban ataupun tayyibatun ataupun tayyibatan ini mempunyai 40 ayat. Berbanding dengan lafaz halalun dan juga halalan hanya mempunyai 6 ayat sahaja di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan kepada kita apabila Allah Ta'ala menyebut tayyibat, maka tayyibat itu termasuklah dengan halal. Maknanya bersih lagi halal. Apabila menyebut halal tidak semestinya bersih. Maka sebab itu Allah Ta'ala menggunakan lafaz tayyibat. Kerana apabila menggunakan lafaz tayyibat, maka termasuklah juga di dalam lafaz tayyibat itu iaitu halal. Maknanya Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita supaya bukan sahaja memakan makanan yang halal, tetapi mestilah memakan makanan yang baik. Sebab itu Allah Ta'ala menggunakan tayyibat. Kerana tayyibat ini sebagaimana yang saya sebut sebentar tadi, iaitu menyebabkan kita dapat melakukan amalan-amalan soleh. Kita dapat berfikir dengan cara yang betul. Kita dapat berfikir mengikut cara yang telah ditetapkan oleh agama. Kerana perkara yang masuk dalam jiwa kita, perkara yang masuk dalam hati kita itu perkara-perkara yang halal dan juga bersih. Sebab itu tayyibat dan juga wa'malu salihah ini dua perkara yang tidak dapat diasingkan. Dua perkara yang sama-sama penting di antara satu sama lain supaya dapat membina diri seseorang itu menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang seterusnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab itu kalau kita perhatikan di dalam teks tadarus kita ini, kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin faqala ta'ala ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'malu salihan wa qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum thumma dzakar rajula yutilu safar ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghuzziya bil haram fa anna yustajabu lah au kama qala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha baik dan hanya menerima yang baik. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk melakukan perintah yang disampaikan kepada para nabi. Kemudian beliau membaca firman Allah Ta'ala, wahai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amalan-amalan yang soleh. Dan firman-Nya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah daripada makanan yang baik-baik yang telah kami anugerahkan kepada kamu. Kemudian beliau menceritakan seorang lelaki yang melakukan perjalanan yang jauh, iaitu lama. Tubuhnya diliputi debu lagi kusut masai. Dia menadah tangan ke langit dan berdoa, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Akan tetapi makanannya haram, minumannya haram, dan ia diberi makanan yang haram, maka bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, arahan untuk memakan makanan tayyibat bukan semata-mata ditujukan kepada Rasul-Rasul, tetapi ditujukan kepada semua umat Islam, khususnya
orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu, untuk menjadikan kita sebagai muslim, sebagai mukmin yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pastikan makanan yang masuk ke dalam tubuh badan kita itu daripada perkara-perkara thayyibat, dan insya-Allah kita akan sama-sama wa'malu salihan, sama-sama akan melakukan amalan-amalan soleh insya-Allah. Ayat seterusnya Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran ayat yang ke-52, wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun. Dan sesungguhnya agama Islam ini ialah agama kamu, agama yang satu asas pokoknya, dan akulah Tuhan kamu, maka bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita bahawasanya agama Islam ini agama perpaduan. Agama Islam ini agama perpaduan, agama yang menyatukan umat-umat manusia yang berada di seluruh dunia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Allah taala menegaskan bahawa agama para nabi walaupun berbeza syariat tetapi kembali kepada asas yang satu, iaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala Tuhan Esa. Ni maknanya Allah taala mengajak supaya manusia ini kembali kepada Islam, supaya berpegang kepada Islam, supaya menjadikan Islam ini sebagai cara hidup. Jangan sekali mengambil agama, mengambil ideologi selain daripada agama Islam. Sebab itu kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut juga di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala juga menyebut di dalam Al-Quran, qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimati sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Ali Imran ayat 64. Ayat tersebut juga menyebut kepada kita supaya semua manusia-manusia kembali kepada Islam, berpegang kepada Islam, menjadikan Islam sebagai cara hidup. Jangan sesekali kita lari daripada agama Islam. Jangan sesekali kita mencari agama selain daripada agama Islam, dan jangan kita mengambil ideologi yang lain kecuali kita kembali kepada Islam. Apabila manusia meninggalkan Islam, sebagaimana ayat yang seterusnya, fataqatta'u amrahum bainahum zubura kullu hizbin bima ladaihim farihun. Kemudian umat rasul-rasul itu berpecah belah dalam urusan agama mereka kepada beberapa pecahan. Tiap-tiap golongan bergembira dengan apa yang ada pada mereka. Allah Ta'ala menyuruh dan menegaskan kepada semua manusia kembali kepada Islam, supaya kembali kepada ajaran Islam. Tetapi berlakulah perpecahan, berlakulah pertelingkahan di kalangan umat-umat manusia, di kalangan umat rasul-rasul terdahulu, maka menyebabkan mereka ini berpecah belah. Pertelingkahan tersebut dan perpecahan tersebut berlaku pada umat yang terdahulu secara berterusan, termasuklah kepada umat Islam itu sendiri, menyebabkan mereka melakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertelingkahan dan juga perpecahan itu, kalau kita rujuk dalam kitab yang ditulis oleh Datuk Sri Tuan Guru Haji Abdul Hadi bin Awang, Mukhtasar Mazhab Aqidah dan juga Firqah Umat Islam, kita boleh lihat bagaimana Datuk Sri Tuan Guru kita menyelaraikan dua faktor dalaman ataupun punca dalaman dan juga punca luaran. Punca dalaman ada dua, manakala punca luaran mempunyai 4.
Kita boleh rujuk dalam kitab tersebut pada muka surat 7. Di sana Datuk Seri Tuan Guru menyebut kenapa berlakunya pertelingkahan dan juga perpecahan di kalangan umat-umat yang terdahulu, menyebabkan manusia ini meninggalkan agama Islam, menyebabkan mereka ini tidak mendapat orang panggil keberkatan dan juga pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila umat rasul-rasul terdahulu berpecah belah dalam urusan agama mereka, apabila mereka berpecah, kita kena faham di sini berpecah itu adalah pada perkara usuluddin. Iftiraqul mahzur minhu fil ayati wal hadis fi usuluddin wa qawaidih. La fil furu' wal juz'iyatil amaliyah. Berpecah di sini bukannya berpecah daripada furu', bukan pada perkara-perkara furu', bukan perkara-perkara juz'i, tetapi berpecah dalam perkara usuluddin, perkara usul, perkara prinsip. Maka bila mereka berpecah, kullu hizbin bima ladaihim farihun, maka tiap-tiap golongan bergembira dengan apa yang ada pada mereka. Bergembira ini kerana mereka menyangka mereka ini berada di pihak yang benar, tetapi hakikatnya minadh dhalal, mereka ini berada di dalam kesesatan. Kullu hizbin ay firaqun wa ahzabun wa jama'at, maka kumpulan-kumpulan mereka, maka jemaah-jemaah mereka, maka kumpulan-kumpulan mereka berasa gembira, berasa selesa dengan apa yang ada kepada mereka, sedangkan Allah Ta'ala menyebut mereka ini berada dalam kesesatan. Mereka menganggap mereka ini betul, mereka menganggap mereka ini benar, sedangkan mereka berpecah daripada perkara-perkara prinsip. Mereka berpecah pada perkara-perkara usul. Apabila mereka berpecah daripada perkara-perkara usul dan juga perkara-perkara prinsip, mereka menganggap mereka itu betul dan mereka menganggap mereka itu adalah benar. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menyebut bahawasanya mereka ini daripada firqatun dhalal, iaitu puak-puak yang berada di dalam kesesatan. Mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam teks tadarus ini juga kita lihat bagaimana Allah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, ayyuhan nas alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah, ayyuhan nas alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah thalatha mirarin qala Ishaq. Maksudnya, wahai manusia, hendaklah kamu bersama-sama dengan jemaah dan janganlah kamu berpecah belah. Ishaq berkata, Nabi ulanginya sebanyak 3 kali. Au kama qala. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, mengingatkan kepada umat manusia, khususnya orang-orang Islam, supaya mereka mesti bersama-sama dengan jamaah. Jamaah di sini iaitu jamaatul muslimin, iaitu jamaatul muslimin, jamaah orang-orang Islam. Hendaklah mereka bersama-sama dengan jemaah orang Islam dan hendaklah mereka jangan berpecah daripada jamaah orang-orang Islam. Apabila kita merujuk dalam kitab Al-Iqtisam, apabila kita merujuk dalam kitab Al-Iqtisam karangan Imam Syatibi, Imam Syatibi menguraikan maksud jamaah ini kepada 5 pendapat. Jamaatul muslimin yang dimaksudkan di dalam hadis ini mengikut Imam Syatibi ada 5 pendapat. Ada 5 pendapat. Pendapat yang pertama, annaha as-sawadul a'zam min ahli Islam. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, annaha jama'atu a'immatil ulama'il mujtahidin min ahli al-fiqhi wal ilmi wal hadis.
Yang ketiga, annahum as-sahabah. Dan pendapat yang keempat, jama'atu ahli islami idza jama'u ala amrin fayajibu ala ghairihim min ahli al-milali al-ukhra ittiba'uhum. Dan pendapat yang kelima, annaha jama'atul muslimin idza jama'u ala amirin. Ini pendapat daripada pendapat-pendapat yang dibawa oleh Al-Imam Syatibi dalam kitab Al-Ikhtisam. Maka kita lihat bagaimana Dr. Saleh As-Sawi, Dr. Saleh As-Sawi dalam bukunya, dalam kitabnya Jama'atul Muslimin, Mafhumuha wa Kaifiyatul Luzumuha fi Waqi'ana Al-Mu'asir. Dr. Saleh As-Sawi hafizahullah, dia telah membuat kesimpulan. Dia telah membuat kesimpulan daripada kelima-lima pendapat yang dibawa oleh Al-Imam Asy-Syatibi ini. Maka Dr. Saleh As-Sawi mengatakan pendapat yang pertama, pendapat yang kedua, pendapat yang ketiga dan pendapat yang keempat ini merujuk kepada ahlul ilmi wal ijtihadi min ahli sunnati wa hum al-firqatu an-najiyah, iaitu jamaah ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah, pendapat yang pertama, pendapat yang kedua, pendapat yang ketiga, pendapat yang keempat kembali kepada kumpulan jamaah ahli sunnah wal jamaah. Kembali kepada pendapat ahli sunnah wal jamaah. Maka apabila kita menyebut tentang ahli sunnah wal jamaah, Al-Imam Al-Murtada Az-Zabidi, dia telah mengarang satu kitab, Ittihaf As-Sada Al-Muttaqin, syarah kepada Ihya Ulumuddin. Dalam kitab tersebut dia menyebut iza utliqa ahli sunnati wal jamaah fal muradu bihim al-asy'ariyatu wal maturidiyah maknanya apabila kita menyebut ahli sunnah wal jamaah, maka yang dimaksudkan dengan ahli sunnah wal jamaah itu iaitu dua firqah, iaitu dua kumpulan, iaitu dua imam, iaitu kumpulan Asy'ariyah dan juga Al-Maturidi. Begitu juga disambung lagi, disebut lagi dalam tempat yang lain, wal muradu bi ahli sunnati wal jamaah umul firaqu al-arba'ah al-muhaddisun was-sufiyyah wal asy'ariyah wal maturidiyah. Begitu juga disebut oleh Ibn Subki dalam kitab dia Syarah Aqidah Ibn Hajib berkaitan dengan ahli sunnah wal jamaah ini, fahum bil istiqra'i salasatu fawaid. Al-ula ahlul hadis, was-thaniyatu ahlun nadhr al-aqli, wa hum bil asy'ariyah wal maturidiyah, was-thalithatu ahlul wujdan wal kashfu wa huwa as-sufiyyah. Ini orang panggil pendapat yang pertama. Daripada pendapat pertama, kedua, ketiga dan yang keempat, maka al-ta'ifatul ula, iaitu tidak lain tidak bukan ahli sunnah wal jamaah. Yang kedua yang disebut oleh Dr. Saleh As-Sawi, iaitu al-ta'ifatul tsaniyah, iaitu nombor 5. Pendapat nombor 5 iaitu annaha jama'atul muslimin idza jama'u ala amirin. Ini orang panggil kumpulan yang kedua, iaitu taifah yang kedua. Apabila kita menyebut jamaah, yang pertama kita boleh rujuk kepada ahli sunnah wal jamaah. Yang kedua iaitu pendapat yang kedua iaitu jama'atul muslimin idza jama'u ala amirin. Maksudnya di sini iaitu organisasi. Organisasi yang ada ketua, yang ada pengikut, yang ada perlembagaan, yang ada cara-cara dia, ada kaedah dia, ada dasar dan juga sebagainya. Dalam bahasa learning kita panggil jemaah Islam ataupun kita panggil parti Islam. Ini pendapat yang kedua, taifah yang kedua yang dibawa pendapat ini oleh Dr. Saleh As-Sawi. Taifah yang pertama, jamaah itu kembali kepada ahli sunnah wal jamaah, hum al-asy'ariyah wal maturidiyah. Taifah yang kedua ini
iaitu kumpulan Islam. Ataupun bahasa lain ni kita panggil gerakan Islam ataupun parti Islam. Itu pendapat ataupun taifah yang kedua, iaitu mengambil pendapat daripada Imam Syatibi pada pendapat yang kelima. Maka sebab itu apabila kita menyebut tentang gerakan Islam, apabila kita menyebut tentang jemaah Islam, maka bagaimana kita nak memastikan jemaah Islam itu ataupun gerakan Islam itu betul-betul menepati sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu alaikum bil jamaah. Maka sebab itu kita kena melihat kepada dasar jemaah Islam tersebut. Kita mesti melihat kepada dasar dan juga melihat kepada perlembagaan jemaah tersebut, maka kita akan dapati bahawasanya jemaah tersebut menepati sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, kita lihat sekiranya dalam parti-parti tersebut, mana-mana parti ataupun mana-mana jemaah, mana-mana gerakan Islam, kalau kita lihat bahawasanya dasar itu adalah dasarnya Islam. Dasar jemaah tersebut ataupun dasar parti tersebut, yang pertama dasar dia adalah Islam. Tujuan dia memperjuangkan wujudnya di dalam negara ini sebuah masyarakat dan pemerintahan yang terlaksana di dalamnya nilai-nilai hidup Islam dan hukum-hukumnya menuju keredaan Allah Ta'ala dan mempertahankan kesucian Islam serta kemerdekaan dan kedaulatan negara. Kita tengok lagi usaha jemaah tersebut, usaha parti Islam tersebut menyeru umat Islam kepada syariat Allah dan sunnah Rasulnya melalui dakwah secara lisan, tulisan dan juga amalan. Dan memperjuangkan Islam sebagai akidah dan juga syariat serta menjadikannya sebagai panduan berpolitik dan bernegara serta memperkenalkan nilai-nilai keislaman dalam usaha menegakkan keadilan dan kemajuan di segenap bidang termasuk pemerintahan dan pentadbiran, ekonomi dan juga sosial serta pelajaran dan juga pendidikan. Kita lihat lagi hukum dan kekuasaan parti tersebut. Hukum yang tertinggi sekali dalam pegangannya ialah kitabullah dan sunnah Rasulullah serta ijma' ulama dan juga qiyas yang terang dan juga nyata. Sekiranya ada semua sebagaimana yang saya sebutkan tadi, maka tentulah, pastilah itu adalah parti Islam, jemaah Islam dan gerakan Islam sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil jamaah. Sebab itu mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati Allah, apabila kita menafsirkan perkataan jamaah, maka mestilah kita kembali kepada dua, iaitu at-taifatul ula, iaitu ahli sunnah wal jamaah, dan at-taifatul tsaniyah, iaitu hizbul islami ataupun orang panggil gerakan Islam. Itu maksud yang telah disebut oleh para ulama kita, sama ada yang terdahulu ataupun yang kontemporer. Biar kita jelas supaya kita mendapat penjelasan yang terbaik. Seterusnya ayat 55 dan juga 56. Ayahsabuna annama nubidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Adakah mereka menyangka bahawa apa yang kami berikan kepada mereka daripada harta benda dan anak pinak itu bermakna bahawa dengan demikian kami menyegerakan untuk mereka pemberian kebaikan? Tidak, bahkan mereka tidak menyedarinya, iaitu hakikat yang sebenar. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita supaya Al-Quran mengecam dan mengejek sikap manusia yang lalai kerana mereka menyangka bahawa tempoh hidup sebenar yang diberikan kepada mereka dan pengurniaan nikmat harta benda
serta anak pinak yang dianugerahkan kepada mereka adalah bertujuan untuk memberikan penghormatan dan kemuliaan kepada mereka. Sehingga mereka beranggap penyelewengan dan kesesatan yang mereka lakukan itu adalah satu perkara yang betul dan ianya tidak bercanggah dengan agama. Walaupun mereka melakukan maksiat, walaupun mereka melakukan perkara-perkara munkar, tetapi mereka dapat benda-benda yang baik, mereka memperolehi kebaikan dan juga sebagainya, maka mereka lalai, mereka sentiasa melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketahuilah itu adalah istidraj, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aita Allah yu'til 'abda min ad-dunya 'ala ma'asihi ma yuhibbu fa innama huwa istidraj." Thumma tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Falamma nasu ma dhukiru bihi fatahna 'alaihim abwaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idzahum mublisun." Apabila kamu melihat seseorang diberikan oleh Allah Ta'ala dunia yang dia sukai, sedangkan dia masih tetap dengan kemaksiatan yang dilakukan. Saya ulang sekali lagi, apabila kamu melihat seseorang yang diberikan oleh Allah Ta'ala dunia yang dia sukai, sedangkan dia masih tetap dengan kemaksiatan yang dia lakukan, ketahuilah perkara tersebut ialah istidraj daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat 44 daripada suratul An'am ketika mereka tidak mengambil pelajaran daripada kemiskinan dan sakit yang kami timpakan kepada mereka. Kami uji mereka dengan rezeki yang banyak. Kami bukakan semua pintu untuk memperolehi rezeki tersebut hingga pada saat mereka senang dan tidak bersyukur dengan apa yang kami berikan kepada mereka. Datanglah azab dengan tiba-tiba, maka mereka lalu bengong, putus asa dan tidak mendapatnya jalan keselamatan. Sebagai contoh, kita lihat bagaimana Kerajaan Pakatan Harapan mereka memenangi pilihan raya baru-baru. Mereka merasakan apabila mereka mendapat kerajaan, mereka mendapat kemenangan di dalam pilihan raya, maka mereka menganggap bahawasanya perjuangan mereka benar. Perjuangan mereka betul. Apa yang mereka lakukan itu dengan fitnahnya, dengan adu dombanya, dengan apa sahaja yang dilakukan oleh puak-puak mereka, mereka merasakan perkara itu betul, perkara itu benar. Buktinya di mana? Iaitu mereka mendapat kejayaan di dalam pilihan raya yang baru-baru. Tetapi Allah Subhanahu wa taala jadikan itu sebagai istidraj kepada mereka. Allah Ta'ala buat mereka itu istidraj. Mereka berasa gembira, mereka berasa bangga, mereka rasa suka dengan apa yang mereka buat, walaupun bertentangan dengan agama, walaupun bertentangan dengan akidah, tetapi mereka buat juga. Akhir sekali mereka merasa bangga dengan kemenangan mereka. Sedangkan itu adalah istidraj semata-mata daripada Allah Subhanahu wa taala, dan lihatlah apa yang berlaku kepada mereka. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kemenangan kepada kerajaan Perikatan Nasional ataupun istilah baru iaitu kita panggil kerajaan Betel. Allah Ta'ala memberi anugerah. Allah Ta'ala anugerahkan kemenangan kepada kerajaan Perikatan Nasional ataupun kerajaan Betel pada hari ini. Ini adalah tanda daripada Allah Subhanahu wa taala bahawasanya tidak dapat tidak Allah Subhanahu wa taala akan anugerahkan kemenangan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Apa yang penting, setiap strategi, setiap perkara-perkara yang kita buat, apa saja yang kita lakukan, mesti menepati prinsip dan juga akidah perjuangan. Jangan sesekali kita menghalalkan apa saja yang kita buat. Jangan sesekali kita menghalalkan perkara yang halal.
perkara yang haram hatta dalam politik sekalipun, kerana ianya akan mendapat kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang berlaku kepada mereka, aqalnahu baghtah fa idahum mublisun, maka datanglah azab dengan tiba-tiba. Azab dengan tiba-tiba, iaitu kerajaan Pakatan Harapan jatuh, kolaps, disebabkan sebagaimana kita yang dibacakan oleh Yang di-Pertuan Agong, iaitu kolaps ini kerana Tun Dr. Mahathir meletak jawatan. Bukan kerana parti PAS, bukan kerana parti Bersatu, bukan kerana Pakatan Perikatan Nasional, tetapi perkara huru-hara yang berlaku di dalam Pakatan Harapan itu sendiri yang diketuai oleh Tun Dr. Mahathir menyebabkan azab itu datang dengan tiba-tiba. Maka mereka lalu bengong, putus asa dan tidak mendapat jalan keselamatan. Ini pengajaran yang kita boleh ambil, iaitu berkaitan dengan istidraj. Jangan kita lalai dengan perkara-perkara maksiat, menyebabkan bila kita lalai dengan perkara-perkara maksiat, walaupun nikmat itu datang, walaupun benda baik itu datang, tapi kita lalai, kita buat juga, percayalah itu adalah istidraj, iaitu hukuman yang diberikan sedikit demi sedikit dan tidak diberikan secara langsung. Seterusnya ayat 57, Allah Subhanahu wa taala nak menceritakan kepada kita sifatul musari'in fil khairat, iaitu 4 sifat orang-orang yang berlumba-lumba kepada kebaikan. Sifat yang pertama, innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyrikun, sesungguhnya orang-orang yang sentiasa bimbang disebabkan takut kepada kemurkaan Tuhan mereka. Iaitu sifat yang pertama, khasyatullah, iaitu bimbang kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang beriman ini sentiasa menaruh kebimbangan, ketakutan dan ketakwaan kepada Allah Taala. Mereka ada al-khawfu war-raja, adanya ketakutan, menaruh kebimbangan di dalam hati mereka, di dalam jiwa mereka, bimbang-bimbang, takut amalan-amalan kebaikan mereka ini tidak diterima, tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kita supaya Ramadan pada tahun ini Allah Subhanahu wa taala memberi pahala yang banyak, memberi ganjaran yang banyak kepada kita. Kita mesti ada al-khawfu war-raja. Mudah-mudahan Ramadan kita ini la'allakum tattaqun, menjadikan kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang khasyatullah, orang yang takut kepada Allah Taala ini, maka berusaha meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Yang kedua, adanya perasaan gunung dan juga takut kepada azab dan siksaan daripada Allah Taala. Yang ketiga, tidak berasa cukup dengan kebaikan yang dilakukan, malah sentiasa ada di dalam hati mereka kebimbangan tentang penerimaan amalan-amalan tersebut. Sifat yang kedua, walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Tuhan mereka, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Tuhan mereka, iaitu sifat yang kedua, beriman dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Apa sahaja ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, tak kiralah surah mana, ayat mana, maka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan percaya, mereka akan yakin, mereka tidak akan sesekali syak dan juga wasangka terhadap ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, sama ada ayat itu ayat mutasyabihat ataupun ayat muhtamad. Mereka menerima ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Sifat yang ketiga, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan sesuatu yang lain dengan Tuhan mereka, iaitu wa nafi syariki billahi ta'ala. Sifat yang ketiga, hati yang bersih daripada pengaruh-pengaruh syirik. Orang-orang yang beriman kepada Allah, mereka tidak akan ada syirik di dalam hati mereka,
sama ada syirik jali wal iyadu billah min zalik ataupun syirik khafi. Syirik jali ini tidak lain tidak bukan kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, kita bertumpah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, itu syirik jali. Wal iyadu billah min zalik. Begitu juga dengan syirik khafi, iaitu syirik kecil seperti riya dan juga tasawuf. Kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, kita kena buang sifat-sifat tasawuf, sifat-sifat ujub, sifat-sifat riya dalam hati kita, dalam jiwa kita, supaya kita dapat meningkatkan ketakwaan dalam diri kita dan kita dapat menjadi orang-orang yang beriman dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat yang keempat, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang memberi apa yang mereka berikan sedang hati mereka gemetar kerana mereka yakin akan kembali ke Tuhan mereka. Iaitu sifat yang tepat, memberikan sumbangan dengan penuh ikhlas dalam keadaan berhati-hati dan bimbang amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu kita kena berusaha menjadi orang yang ringan tangan untuk bersedekah, untuk memberi sumbangan, memberi infak kepada mereka-mereka yang memerlukan, fakir miskin, ibnu sabil, ataupun tak kira lah orang yang tidak mendapat bantuan dan juga sebagainya. Kita mesti ringankan tangan kita untuk memberi sumbangan kepada mereka, dan kita kena meletakkan rasa dulu bimbang, takut Allah Ta'ala tidak terima amalan kita. Apa yang penting, sumbangan kita, infak kita, sedekah kita, itu tidak lain tidak bukan mesti dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat yang terakhir, ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun, mereka itulah yang disebut sifatnya iaitu empat tadi, orang-orang yang segera mengerjakan kebaikan, dan mereka lah orang-orang yang mendahului pada mencapainya. Maka Allah Ta'ala kata sifat-sifat, empat sifat orang yang beriman tadi, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat itu, iaitu tidak lain tidak bukan orang-orang ini segera mengerjakan kebaikan, dan mereka lah orang-orang yang mendahului pada mencapainya. Wa dzalika wa nihayatu maqamat as-siddiqin. Sekiranya ada keempat-empat sifat orang-orang yang beriman kepada Allah di dalam jiwa kita, di dalam diri kita, maka nescaya kita adalah di kalangan orang-orang siddiqin, sebagaimana doa yang kita bacakan, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan jangan kita lupa keempat-empat sifat orang-orang yang beriman ini tidak lain tidak bukan disebut di dalam ayat-ayat yang lain. Disebut di dalam ayat-ayat yang lain, sebagai contoh dalam suratul Hujurat ayat 14 dan juga ayat 15, mereka tidak lain tidak bukan wajahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Walaupun dia ada keempat-empat ciri tadi, mesti ditambah dengan ciri yang kelima ataupun sifat yang kelima, iaitu wajahidu bi amwalihim wa anfusihim. Mereka mestilah berjihad dengan harta mereka, dengan jiwa mereka, dan di jalan Allah Subhanahu wa taala, keluar berjihad untuk menegakkan agama Allah, untuk menegakkan Islam, untuk mempertahankan agama. Jangan berpeluk tubuh, jangan buat perkara-perkara yang merugikan agama. Mesti menjadi benteng, mesti menjadi orang yang pertama mempertahankan agama, menjelaskan agama kepada orang-orang yang tidak faham tentang agama.
Sekiranya ada keempat-empat ciri tadi, tetapi wajahidu bi amwalihim wa anfusihim, tidak ada sifat jihad di dalam jiwa mereka, di dalam diri mereka. Mereka berada di rumah, mereka berada dalam bilik mereka. Mereka tidak terlibat dengan gerakan Islam, mereka tidak terlibat dengan jemaah Islam, mereka tidak terlibat dengan masyarakat, maka belum tentu lagi mereka mencapai maqamat as-siddiqin ataupun mukminin. Apa yang penting, kita mesti mempunyai keempat-empat sifat tadi. Dalam masa yang sama, kita mesti berjihad dengan jiwa kita, dengan tenaga kita, dengan diri kita, dengan akal fikiran kita, dengan segala-gala. Tidak lain tidak bukan untuk menegakkan agama Allah Ta'ala, untuk menegakkan Islam bersama-sama dalam gerakan Islam, bersama-sama dalam jemaah Islam, bersama-sama dengan orang ramai yang mereka ini terlibat dalam gerakan Islam. Jangan kita sore-sore kita, jangan kita long ranger kata orang. Jangan, kita mesti berada di dalam kumpulan Islam, kita mesti ada dalam gerakan Islam. Insya-Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemenangan kepada kita. Saya rasa cukup setakat itu dulu berkaitan dengan huraian ayat surah Al-Mu'minun ayat 51 hingga 61. Mudah-mudahan huraian dan juga tadarus kita pada petang ini sedikit sebanyak dapat mengembalikan semangat kita, mengembalikan kesedaran kita untuk kita berjihad, untuk kita berusaha menjadi as-siddiqin, menjadi mukminin, supaya insya-Allah dengan adanya sifat-sifat tersebut, maka insya-Allah pertolongan Allah, kemenangan Allah Ta'ala akan bersama-sama dengan kita, akan bersama-sama dengan gerakan Islam. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kurang itu daripada kelemahan saya sendiri. Aqulu qali hadza wa tadhima li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.